Saya jemput Yang Berhormat Temeloh. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Yang di-Pertua, terima kasih memberi peluang pada Temeloh membahas RUU Akta Cukai Pendapatan 1967 Pindaan 2024. Pertama sekali, bagi pindaan definisi Capital Asset Section 2, pindaan ini melibatkan penggantian takrif Capital Asset untuk merujuk kepada harta alih atau tak alih di luar Malaysia dan share syarikat tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia. Temeloh melihat terdapat dua implikasi terhadap sistem cukai di negara ini. Perluasan skop cukai, pindaan ini memperluas skop cukai pendapatan untuk merangkumi harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia. Kedua, peningkatan pendapatan cukai dengan pemilikan harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai dikenakan cukai, kerajaan dapat mengalami peningkatan pendapatan cukai dari sumber-sumber ini. Sementara itu, Temeloh mendapati akan ada kesan kepada pembayar cukai, baik pelabur tempatan maupun pelabur asing. Pertama, mereka akan terdedah kepada pembayaran cukai tambahan atas keuntungan yang diperolehi daripada harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai. Yang kedua, pindaan ini mungkin menyebabkan pematuhan cukai yang lebih kompleks bagi pembayar cukai, terutama dalam mengira dan melaporkan pendapatan dari harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai. Yang ketiga, pelabur tempatan akan terdedah kepada beban cukai tambahan atas keuntungan yang diperolehi daripada pemilikan harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai. Selain itu, yang keempat, Temeloh melihat pelabur asing mungkin menghadapi ketidakpastian dalam pelaburan mereka di Malaysia kerana pindaan ini boleh mempengaruhi keuntungan dan pulangan pelaburan mereka. Pelabur asing juga mungkin perlu menilai semula strategi pelaburan mereka di Malaysia untuk mengambil kira implikasi cukai yang baru. Terdapat juga implikasi kepada pasaran keuangan tempatan seperti pindaan ini boleh mencetuskan ketidakstabilan dalam pasaran keuangan tempatan kerana pelabur tempatan dan asing mungkin membuat penyesuaian dalam portfolio pelaburan mereka. Saham syarikat tempatan yang tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia mungkin mengalami perubahan dalam nilai dan likuiditi akibat pindaan ini. Jadi, berdasarkan implikasi-implikasi dan kemungkinan-kemungkinan yang dinyatakan, adakah pindaan ini dijamin tidak menjejaskan perkembangan ekonomi yang melibatkan penduduk ataupun syarikat luar Malaysia? Adakah kementerian maupun LHDN telah merangka apa-apa pelan dan strategi untuk mengelak pindaan ini menjadi penghalang untuk kemasukan syarikat luar ke negara kita? Temeloh juga ingin bertanya, bolehkah kita dapatkan data berkenaan, pertama, berapakah anggaran jumlah pelaburan tempatan dan pelabur asing akan terkesan dengan perubahan definisi ini? Berapakah anggaran syarikat luar yang terlibat? Dan kita tahu sebelum ini sebanyak 64,748 kes menyimpan aset di luar negara tanpa membayar cukai yang pendapatannya hampir 500 juta pada tahun 31 Januari 2024. Berapakah anggaran cukai yang boleh dikutip dalam jangka masa 1 tahun daripada pengenalan definisi baru ini? Apakah kaedah terbaik yang digunakan untuk mengelakkan individu atau syarikat dari mengelak cukai pendapatan yang telah dipinda? Adakah kementerian telah memikirkan risiko pindaan ini menyebabkan sektor perniagaan terbeban dengan kos percukaian yang tinggi dan semua beban cukai akan dialihkan kepada pengguna kelak? Temeloh bimbang bahawa pindaan ini mengurangkan lagi pendapatan boleh guna pembayar cukai kita, yang juga memberi kesan kepada kuasa beli pengguna rakyat Malaysia. Tambahan dalam situasi di luar sana, rakyat kita hari ini lebih memilih untuk mengecilkan peruntukan bajet pelaburan mereka untuk menghadapi komitmen kos hidup yang semakin tinggi ataupun mereka lebih memilih untuk menabung dan berjimat cermat. Seterusnya, Yang di-Pertua, berkenaan dengan pindaan pelupusan share, Seksyen 15C, pindaan ini merangkumi pelupusan share oleh entiti tertentu dalam mengubah takrif defined value dalam konteks pelupusan tersebut.
Temeloh berpendapat pindahan ini boleh menyebabkan perubahan dalam struktur pemilihan share di syarikat tempatan kerana entiti tertentu yang terlibat dalam pelupusan share akan perlu menyesuaikan strategi pemilihan mereka. Implikasi pindahan ini terhadap cara pelupusan share oleh syarikat terkawal juga boleh mempengaruhi kestabilan pasaran saham tempatan. Perubahan dalam struktur pemilikan share dan cara pelupusan share yang diakibatkan oleh pindahan ini boleh memberi impak kepada harga saham, likuiditi pasaran dan kestabilan pasaran keuangan tempatan. Puan Yang di-Pertua, yang ketiga, pindahan pengeluaran resit Seksyen 82C. Pindahan ini mengenai pengeluaran invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik dan syarat yang dikenakan. Pindahan ini menetapkan keperluan untuk mengeluarkan invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik mengikut syarat yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah LHDN. Ini merupakan langkah yang diperkenalkan untuk memastikan pematuhan syarat pengeluaran invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik dan menyesuaikan proses perakaunan dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor perdagangan elektronik e-dagang. Terdapat beberapa persoalan yang Temeloh ingin ajukan. Pertama, apakah langkah-langkah yang akan diambil? Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa syarat-syarat e-dagang, syarikat-syarikat e-dagang di Malaysia dapat mematuhi syarat pengeluaran invoice bil kendiri yang ditetapkan oleh pindahan ini? Bagaimanakah kementerian merancang untuk memantau dan menilai kepatuhan syarikat e-dagang terhadap syarat pengeluaran invoice bil kendiri yang baru ditetapkan? Yang ketiga, adakah kementerian mempunyai strategi khusus untuk mengendalikan isu-isu keselamatan data dan kesahihan transaksi elektronik yang berkaitan dengan pengeluaran invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik? Akhirnya, berkenaan dengan pindahan kadar cukai jadual pertama, Temeloh ingin bertanya, bagaimana perubahan ini akan memberi impak kepada individu atau syarikat yang mempunyai aset modal di Malaysia? Yang kedua, apakah kesannya terhadap kecekapan perniagaan, daya saing dan kestabilan pasaran keuangan tempatan? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh. Saya minta Yang Berhormat